Kejayaan luar biasa Johor Darul Takzim terus mencipta sejarah dalam Liga Super Malaysia yang membanggakan. Dalam perlawanan tersebut, JDT mengalahkan Perak dengan keputusan 2-2 di Stadium Sultan Ibrahim. Ketua jurulatih Hector Bidoglio menekankan pentingnya mentaliti kuat di kalangan pemain untuk meraih kejayaan ini. Sokongan padu daripada Tunku Mahkota Ismail menjadi pendorong utama kepada pencapaian membanggakan JDT. Sebagai pengurus, Bidoglio mengucapkan terima kasih kepada semua penyokong klub yang sentiasa mendukung mereka. Dari menit pertama, JDT menguasai perlawanan, menyukarkan Perak untuk mengambil inisiatif sebarang serangan. Jesse Rodriguez memberi kelebihan kepada JDT dengan gol pembuka sebelum rehat melalui hantaran hebat Arif Aiman. Pada separuh masa kedua, penalti dari Obregon menambah gol selepas bola terkena tangan pertahanan Perak. Bidoglio mengakui perangai pertahanan Perak memberi cabaran, tetapi kecekapan pemain JDT mengatasi halangan tersebut. Dengan kemenangan ini, JDT menambah lagi koleksi kejuaraan dengan 19 kemenangan dari 20 perlawanan musim ini. Selangor FC sedar cabaran besar menanti mereka walaupun bermain di gelanggang sendiri. Setelah meraih kejuaraan MFL Challenge Cup, fokus mereka kini beralih kepada Sabah FC. Pengendali Jepun, Katsuhito Kinoshi, menekankan pentingnya untuk kembali fokus menghadapi Sang Badak. Sabah FC bukanlah pasukan yang boleh dipandang ringan, memiliki ramai pemain berbakat. Dua pemain yang mencuri perhatian Kinoshi adalah seorang penyerang dan pemain sayap lincah. Walaupun identiti mereka tidak dinyatakan, mereka dipercayai Darren Lock dan Sadil Ramdhani. Darren dan Sadil masing-masing telah menjaringkan 3 dan 4 gol untuk Sabah musim ini. Stuart Wilkin juga menjadi perhatian dengan kemampuannya dalam mengawal permainan tengah. Kinoshi merasakan perlu mempersiapkan pasukannya untuk cabaran yang akan datang di Stadium MBPJ. Tanpa tonggak pertahanan Haris Stambulidis, Sabah akan berjuang dengan kekurangan. Kejuaraan bertahan Liga Super Johor Darul Takzim telah rasmi. Satu kemenangan mudah 2 selo ke atas Perak FC. JDT dikenali karena dominasi mereka, tetapi apakah selera mereka untuk menjaringkan gol semakin berkurang? Strategi merehatkan pemain sebelum menghadapi saingan Asia atau perancangan lain masih menjadi misteri. Apa yang pasti, 3 mata penuh menjadi prioriti utama, melengkapkan kejuaraan Liga Super ke-11 berturut-turut. Rekod tanpa kalah selama 40 perlawanan sejak 2021 adalah pencapaian luar biasa bagi JDT di gelanggang sendiri. Namun, beberapa pasukan telah berjaya menyekat JDT dari meraihkan jaringan besar di stadium keramat mereka. Terengganu FC adalah salah satu pasukan yang menunjukkan ketahanan dengan mengekang serangan JDT secara berkesan. Dalam separuh akhir Piala Malaysia, JDT hanya mampu menjaringkan 2 gol menentang Terengganu yang berkualitas tinggi. Kuching City FC juga tidak kurang hebat, menjadi underdog yang menolak JDT untuk sukar menjaringkan lebih banyak gol. Perak FC, walaupun dalam keadaan sukar, mempertaruhkan segala-galanya untuk memberikan saingan sengit kepada JDT. Kejayaan Johor Darul Takzim mencipta sejarah baru dalam bola sepak Malaysia sangat mengagumkan. JDT baru saja dinobatkan sebagai juara Liga Super buat kali ke-11 berturut-turut. Pasukan ini berjaya menewaskan Perak FC dengan keputusan 2-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Antara yang mengesankan, pengurusannya yang cemerlang terus menjadi puncak kejayaan mereka. Legenda bola sepak Datuk Hassan Sani percaya JDT akan terus mendominasi Liga Malaysia. Kemenangan JDT bukan sekadar piala, tetapi juga simbol kekuatan dan kecemerlangan mereka. Mereka bukan sahaja menjulang Liga Super, tetapi juga Piala Sumbangsi dan Piala FA. JDT semakin sukar digugat dan menunjukkan prestasi yang konsisten dalam setiap pertandingan. Perjalanan mereka dalam dunia bola sepak adalah satu inspirasi untuk generasi akan datang. Bola sepak Malaysia kini menyaksikan kebangkitan sebuah pasukan yang tiada tandingan, JDT. Perasaan berdebar dan teruja melambung tinggi apabila Manchester United mungkin bertandang ke Malaysia. Kabar angin tersebar dari laman terkenal di UK menyatakan mereka akan bermain di Stadium Sultan Ibrahim. Jelajah pramusim ini dirancang selepas tamat Liga Perdana Inggris pada bulan Mei yang mendatang.
Namun, spekulasi mengenai lawan dan lokasi perlawanan masih menjadi tanda tanya besar hingga kini. Sebuah laman berpengaruh, Stratford Paddock, mengesahkan kedatangan Manchester United ke Malaysia dan Hong Kong. Menariknya, mereka turut memuat naik gambar Stadium Sultan Ibrahim, memicu ramalan tentang perlawanan di situ. Dijadwalkan Manchester United bakal mengadakan 2 perlawanan di Malaysia dan Hong Kong selepas EPL. Juan Budiman, pemerhati bola sepak Johor, menyatakan kemungkinan JDT menjadi lawan dalam jelajah ini. Tetapi sehingga kini tiada pengumuman rasmi dikeluarkan oleh Manchester United atau JDT mengenai hal ini. Mungkinkah kita akan melihat pertembungan epik di SSI? Sediakan diri Anda untuk momen luar biasa. Apakah yang bermain di pikiran seorang legenda ketika merindui zaman kegemilangan di atas padang? Aidil Zafwan, bekas kapten kebangsaan, kini berkhidmat sebagai pembantu jurulatih di JDT. Sebagai tonggak pertahanan negara, dia menjulang pelbagai trofi dan mencipta sejarah bersama Harimau Selatan. Walaupun kini dalam peranan baru, Aidil tidak dapat menahan kerinduannya untuk kembali beraksi. Selalu bisik apa dari belakang? Soalan lucu peminat di laman TikTok pasti menggugah perasaan Aidil. Dengan senyuman, Aidil mengakui masih menyimpan hasrat untuk kembali di atas padang sebagai pemain. Bisik bila nak bagi saya masuk main, balasan jenakanya menambah kerinduan para peminat. Aidil telah meraih 26 trofi dalam 11 tahun, termasuk Liga Super dan Piala Malaysia 2023, 174 penampilan, 8 gol, dan 3 bantuan jaringan menunjukkan ketekunan dan dedikasinya kepada pasukan. Koleksi trofi Aidil termasuk Piala AFC dan banyak lagi adalah bukti legasi yang ditinggalkannya. Keupayaan luar biasa seorang pemain muda seringkali mencuri perhatian dalam dunia bola sepak. Bekas penyerang Harimau Malaya, Safe Sali, percaya Hakimi Azim Rosli bakal menjadi peledak hebat. Pandangan ini hadir selepas KL City FC mencatatkan kemenangan ke atas PDRM FC dengan keputusan 2-1. Dalam perlawanan itu, Hakimi dan Paulo Josue masing-masing menjaringkan gol untuk The City Boys. Safi melihat perkembangan positif Hakimi pada musim 2024-25, termasuk lebih banyak aksi bersama KL City. Namun, Safi turut mengingatkan agar Hakimi memperbaiki aspek permainan tertentu untuk mengembangkan kemampuannya. Hakimi perlu lebih sering terlibat dalam permainan dan mengatasi lawan dalam situasi 1 lawan 1, kata Safi. Dia juga menegaskan bahwa keberanian untuk membuat percobaan adalah kunci kejayaan Hakimi di masa hadapan. Sekiranya hanya 5 menit menyerah dalam 90 menit perlawanan, itu tidak cukup baik, tegasnya lagi. Dengan 6 gol dan 3 bantuan gol dalam 25 perlawanan, Hakimi diharapkan akan terus bersinar di pentas liga.